Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Baca bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha istiqbalul qiblati illa fi shiddati khawfin wa nafli safari mubahin wa ala mashin itmamu ruku'in wa sujudin wa istiqbalun fihima wa fi taharrumin. Kita nak sambung ni, kata dia wa khamisuha wa khamis syuruti solat. Yang kelima daripada syarat nak masuk solat. Ta'rif syarat, apa ingat? Ma yalzamu min adamihi adamun syai' wa la yalzamu min wujudihi wujudu syai'. Mana saya duk ulang tu, maksudnya penting ingat tu pasal satu mula belajar sampai mati takrif tu dia pakai. Kalau benda kita pakai takrif hari sekali, setahun sekali, 10 tahun sekali jumpa, tak apa tak apa. Tapi benda yang memang kita duk pakai rukun syarat, rukun syarat, rukun syarat, rukun syarat, benda macam tu kena ingat sungguh-sungguh, faham sungguh-sungguh kan. Mana yang tak dapat tangkap tak dan tulis tu, mintalah bantuan siapa-siapa yang boleh diminta bantuan untuk pemantapan tu, insya-Allah boleh. Lain kali saya tanya boleh jawab ni, bolehlah insya-Allah, takut sangat apa. Insya-Allah boleh, boleh masak boleh, takkan mengaji tak boleh, buat drop gitu makan boleh. Jadi kita nak tengok ni syarat yang kelima. Jadi bila tak ada syarat, memang tak sah solat. Apa dia? Syarat besar ni dalam pelaksanaan solat, dia bukan rukun, maksudnya dia bukan juzuk solat. Tapi nak solat mesti ada dia. Istiqbalul qiblah adalah menghadap kiblat. Maksud kiblat di sini, kita dalam fiqh mazhab Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, maksud kiblat ni adalah Kaabah. Maksud istiqbalul qiblah adalah istiqbalul Kaabah. Lepas tu kita dalam mazhab Syafi'i ketat menghadap kiblat. Pasal apa? Bayang Kaabah yang sekecil tu, orang besar mana kan, mesti menghadap Kaabah, bukan menghadap Mekah, bukan menghadap matahari jatuh, mesti menghadap Kaabah. Tambah kita kalau jauh ni, kalau istilah menghadap dengan jarak jauh tu, kalau kita lari sikit je, agak-agak kena tak Kaabah tu, menghadap tak? Faham tak saya sebut? Kalau kita memanah dekat, sedang kena tak? Kalau jauh macam mana? Kita lari sikit, kena tak agak? Kalau jauh, dekat situ kena lagi tak? Masih kena. Jauh, kita dengan Mekah jauh tak? Nak menghadap apa? Kaabah tu. Satu dalam banyak-banyak mazhab fiqh, dalam masalah solat, mazhab Syafi'i antara yang paling ketat lah. Pasal dia tak memada dengan menghadap jihah. Jihah apa? Pernah jumpa dalam tauhid, jumpa selalu. Mustahil orang Ta'ala jihah. Apa jihah? Pihak. Hanya pihak kiblat tak memada. Kalau kita di sebelah Malaysia ni, istilah orang sebut matahari jatuh, mana belah barat tu arah kiblat lah, tapi pihak saja tak memada. Kalau
Yang ni arah Arab Saudi, semenanjung tanah Arab sinilah tak memada. Makkah tak memada. Betul yang memada apa? Kaabah tu sendiri. Apa faham tak saya sebut apa? Faham tak? Apa tujuan saya nak sebut tu? Nak menunjukkan kita dalam disiplin kiblat ni ketat tu. Pasal maksud istiqbalul kiblah tu adalah istiqbalul Kaabah. Wahia kiblah tu adalah Kaabah. Okey, siap. Jadi semayang antara benda besar kena tengok kiblat. Jadi kiblat ni kalau sambung bab semalam, bab falak, antara alat tengok kiblat, alat tu lah. Semalam kita dah belajar tengok utara, selatan, timur, barat. Nak tengok kiblat, kena tengok kita ada kat mana, Kaabah ada kat mana, nisbah longitude dan latitude dia. Lepas tu tengok berapa dia punya bukaan sudut. Sudut berapa daripada bahasa matematik sebut bearing. Daripada kita ke Mekah ni berapa darjah kan? Bearing berapa? Dan antara alat yang dipakai tu, satu alat tu saya sebut dah semalam. Untuk apa dia? Tengok waktu solat. Nak tengok pendek panjangnya siang malam. Lagi nak tengok air pasang surut. Nak tengok jarak daripada satu tempat ke satu tempat. Nak tengok jarak sungai. Nak tahu ketinggian pokok. Nak tahu kedalaman telaga ataupun apa orang sebut tu, gaung misalnya, berapa kedalaman dia, bukit, berapa ketinggian bukit. Nak tengok dengan bawah tu berapa jarak dia. Antara alat yang dipakai tu. Prinsip ni dia seolah-olah macam theodolite. Betul, faham? Betul tak tu saya sebut tu? Theodolite tak tahu. Yang orang ukur tanah tu. Nak tengok batu sepadan dengan ni pacak kaki 3 tu. Untuk seorang lagi pegang dia ada prisma tu, dia akan tembak. Lagi belakang, sikit lagi, kiri kanan. Letak tu. Okey, tepat dah tu. Letak. Jumpa batu. Kalau tak ada pun korek-korek sikit, nanti jumpa batu. Dia menepati alat tu. Tapi yang tu alat tu modern kan, tak ada bateri apa tak boleh pakai. Yang ni memang tak pakai bateri. Ni pakai ni. Ingatan, kefahaman dan kecekapan menggunakan alat boleh dapat kiblat. Panjang tu kalau saya sebut. Kalau lah ni macam mana nak tengok kiblat? Kiblat finder. Bagi ada lain. Betul? Dengan syarat apa? Ada syarat juga tak? Apa? Lain dah sebut dah. Apa lagi? Jangan kawasan kita ada pengaruh magnetik yang kuat. Jangan duduk bawah kabel elektrik. Jangan letak dekat lantai besi. Jangan dia pasal apa? Dia akan mengganggu proses mengenal pasti. Pasal ada benda-benda macam tu, dia mengganggu, menunjuk ke arah sebenar dengan alat-alat dan apa-apa nak sebut elektronik yang ada dalam tu. Dia akan mengganggu disebabkan magnetik, arus elektrik. Apa lagi seumpama tu, dia boleh ganggu tak. Jadi kena cuba tempat lah, angkat, letak tinggi, rendah, bawah. Tambah pula angkat tinggi, letak kat kapet, ekona pula. Angkat atas betul. Lepas ambil 2 handset pula. Kadang tengok 2 software pula. Siapa? Software ni kadang tepat betul, yang ni kadang dia gelong sikit. Ada software gelong? Ada. Satu orang bagi rating, ni bagus, ni tak bagus. Betul kan? Ada berapa star dia bagi tu. Kalau 5.0 okey lah. 4.9 tengok star dia. Tengok orang bagi rating dia berapa okey tak okey. Kalau yang ni 2.5 je, tak usah pakai tak usah duk download lah apps tu. Tu modelnya maklumat sikit lah. Kalau lah ni lah, tu pun tak betul. Kalau dulu dengan kompas, cara kompas lah. Siap, saya sebut macam tu je. Kita lah ni mudah sangat masjid, surau apa. Cuma kalau kita nak semayang, pastilah hampa duduk pondok, duduk asrama tu. Asrama tu bukan betul-betul dinding kiblat. Dia serong sikit. Jangan buat bodoh lagi, tala tambah pula. Kiblat kono apa menghadap lah ni. Orang jawab pasal.
Satu antara benda besar kita dalam mencari ini, nak duduk, nak buat rumah, nak buat tambah, buat masjid surau, mestilah kiblat. Kiblat. Allahumma salli alaihi wasallam. Kalau kita nak duduk pun, nak mengaji, nak menghafal, macam mana? Antara bab yang kita perhati kiblat. Nak telaah pun antara tempat yang disyorkan untuk kita menghadap, pasal di situ ada berkat dia. Apa dia? Menghadap kiblat. Kalau dalam keadaan mengaji macam inilah, dia halaqah lah. Zikir halaqah, muah halaqah, baca Quran Yasin halaqah, yang jenis kena halaqah, bentuk halaqah lah. Tapi kalau jenis kita duduk seorang-seorang, nak menghadap mana? Kiblat. Kiblat adalah antara arah terbaik untuk kita menghadap. Ataupun kalau tak menghadap kiblat, antara disebut dalam kitab arah untuk kita menghadap dan berhadap. Waktu baca Quran, waktu kita mengaji, waktu menghafal, ataupun kita baca Quran, mana? Di mana kita belajar? Maksudnya mana madrasah? Kalau kita belajar ni kat masjid, masjid kat mana? Kita menghadap masjid. Arah tempat kita belajar. Itu. Tapi benda besar kiblat. Kalau tengok Rasulullah, kelakuan dia kalau tak ada apa maksud, kalau dia nak duduk, dia akan duduk dalam keadaan mustaqbilan lil kiblah. Nak mengajar apa? Supaya jasad ni ke kiblat, hati ke Allah. Pasal kiblat tu atau istilahnya Baitullah, rumah Allah. Nak mengajar kita, apa benda pun rujuk kiblat. Apa-apa pun rujuk Allah. Prinsip tu. Semua prinsip syarak ni dia ada isyarat macam-macam. Tambah ulama-ulama kita yang orang kata apa, berhati begitu halus dan seni dengan syariat, dengan Rasulullah, dengan Allah Ta'ala. Dia tak ada akan cari lain lah. Dia cari apa? Kiblat, kiblat, kiblat. Masjid, masjid, masjid. Pondok, tempat mengaji, situ tempat cari dia. Dia tak akan cari supermarket. Bukan tak pergi langsung, tapi bukan tempat tumpu. Tapi kalau nak beli barang, dah dekat kedai runcit tak ada, pergi supermarket lah, senang kan, semua ada. Contohlah, bukan tak boleh pergi supermarket, tapi tempat utama kita macam mana? Masjid. Jangan masjid tak pergi, supermarket pergi. Tempat mengaji, tempat menuntut ilmu tak sampai, tapi pergi Korea Selatan sampai. Sikitlah. Tu. Okey. Jadi antara syarat solat menghadap kiblat illa, okey, ni kecuali. Bila kecuali ni maksudnya ada juga bab dalam solat yang dikecualikan untuk menghadap kiblat. Pertama, yang memang tak payah menghadap kiblat fi syiddati khauf. Asal terjemah pada bersengatan takut. Ni istilah antara suasana syiddatul khauf bila perang. Bahasa terjemah syiddah sangat, bersangatan ataupun sangat, itu bahasa syiddah. Khauf takut, ketakutan amat sangat bila perang kan? Siapa? Peluru, panah, bom, mortar, macam-macam. Tambahlah ni ada alat-alat yang sebesar ni je, boleh meletup, dia boleh hantar daripada kapal terbang, dia lepas ting. Tambah ada 5G tu, esok besar ni ya. Memang ada tunjuk video-video apa dah, bukan hayalan dah, betul. Memang dia orang nak buat senjata-senjata macam tu. Cuma bila dia nak lancarkan, bila nak buat, wallahu alam. Mereka sedang membuat macam-macam perancangan. Nisbah orang kafir, Yahudi, Nasrani, orang ni tambah apa, mereka ni memang merancang. Pertama sekali yang dia nak rosakkan agama Islam. Tak ada agama dalam dunia yang orang nak rosakkan, nak punahkan melainkan agama Islam. Agama Hindu orang tak gaduh dia rosak. Agama Buddha, agama Kristian, orang tak gaduh nak jahanam dengan agama tu. Tapi agama yang orang sentiasa nak rosakkan dia ialah agama Islam. Musuh nisbah manusia ni, yang tapi jiwa dia syaitan, iblis, buah bahasa itu, yang nak rosakkan Islam, Yahudi, Nasrani. Antara Yahudi siapa? WHO. Antara Yahudi ni apa? Nasrani apa? Freemason. Antara Yahudi Nasrani ni apa? Macam-macam lah.
Israel apa ni, mereka ni memang nak rosak kan. Rosakkan kita macam mana? Macam-macam dia rosak kan. Dan memang dia punya antara fikir dia nak bagi rosak. Dia, orang Islam tak tukar agama pun tak apa, janji dah ikut cara dia. Itu satu keseronokan pada dia, itu kejayaan pada dia. Satu, kita kena belajar agama betul-betul supaya jangan kita ikut mereka. Tambah kita mengaji pondok ni, kita dah jadi orang special, kita dah kena jadi orang khas. Kita tak boleh jadi macam mana mereka jadi, tak boleh. Perangai, tingkah laku, fikiran, cara kehidupan, konsep berfikir, semua lain lah, semua lain. Kita baru pun ada orang main ziarah kan, Pantai Remis tu, naik motor, tengok janggut, bukan janggut hitam, janggut putih tu. Semua orang lama-lama tu, ada antaranya mengajar, ada antaranya ustaz pun. Apa saya nak sebut, kalau orang yang memang ada jiwa agama, tak, dia bawa motor besar-besar macam mana, main tempat mengaji, main tempat tutup guru, main masjid, main surau, main majlis maulid, dia pergi tempat daurah kitab, dia kan pergi tempat itu. Kalau geng motor-motor besar lain, pergi mana? Bila takabu kan, hampa pergi ke, tapi hampa duduk tempat lain lah kan. Bila takabu, pergi mana? Pergi Hatnyai, pergi beli belah, pergi tepi pantai. Berserabut tengok kan, berserabut tengok. Pakaian pun kita tengok berserabut je. Dia orang naik motor memanglah pakai jaket apa-apa. Bila diturun motor, bila nak sembahyang tengok serupa macam kita. Ada kepiah, ada pakai baju jubah, ada serban, ada baju Melayu ada. Kalau yang ada lah, yang tak ada pun kurang-kurang kepiah dia pakai. Kalau puak-puak yang lain tu dengan bertocang, dengan perempuan duduk berayut belakang, duduk tonggek-tonggek pakai seluar ketat, pening lah. Itu cara hidup mereka lah. Kita orang Islam ni tak. Baik. Jadi asal nak sebut perang, orang musuh perang itu satu hal. Jadi peperangan adalah benda yang memang orang sangat takut. Jadi waktu dalam peperangan tambah sedang bertempur dengan musuh. Pada masa itu adalah antara waktu yang dikecualikan kita daripada sembahyang menghadap kiblat. Tapi istilah syiddatul khauf ni bukan kita sangka-sangka ada musuh ataupun berjaga-jaga daripada musuh semata-mata. Tapi memang sedang menghadap musuh, musuh boleh serang kita bila-bila tembak. Bahkan kita ni dalam bidikan mereka. Bidik tau, bidik. Dalam target mereka. Tambah pula dia ada sniper daripada jauh. Kau keluar aje, cuk. Go. Macam nak sembahyang macam mana? Risau kita. Kalau dulu tak boleh. Bodoh. Ini diam ya. Cuk, tak tahu tombaknya. Tambah yang ada 5G tu. Itu kawan sebelah kita tu, ni. Orang mula elok lah. Betul. Dia boleh kawal daripada jauh. Dia boleh kawal kita. Kita jadi bodoh, tak ikut kita lah. Dia kawal kita. Mata orang saya putih kan, hitam, jadi biru terus. You are my enemy. Mungkin saya cerita ni nampak cerita kartun tau. Tengok lah esok. Belum masanya lagi. Satu dia sibuk sangat, dia suruh orang suntik-suntik ni. Kita pun bukan ada teknologi pun nak kesan-kesan nak buktikan macam tu. Tapi duk tengok tu. Dan memang mereka telah membuktikan tu. Kan tempat pelancongan yang boleh pergi seluruh Malaysia ni yang dibuka seluas-luasnya dan dipromosikan untuk pergi apa dia? Mana? Langkawi. Kenapa Langkawi? Langkawi dah penuh dah stesen 5G. Masuk je polis dah boleh kenal pasti siapa. Dia boleh ada alat cop jari ya, trend. Kita punya sistem chip-chip yang ada kat badan kita tu, dia boleh tahu apa-apa. Dia boleh dia panggil synchronize kan. Kita punya unknown device tu, nama IC, nombor cap jari, dia kat kita punya tu dia boleh set dah. Okey, orang ni nama ni. Masuk je
Dalam suruh Langkawi tu dia boleh tahu kita ada kat mana, nama siapa, duduk di mana, pergerakan kita macam mana, semua dia tahu. Nak tangkap tu dia tak gaduh tanya lah, tak payah intai-intai SP lah. Dia pergi memang jumpa. Kalau dia nak buh bom pun orang tekan lah. Zaman lah ni zaman canggih. Apa nak tengok ada kamera saya beli. Kamera apa? Kamera lah. Orang masuk dia bagi tahu kat handset dia. Apa? Motion detected. Siap gambar lagi, siap suara lagi. Boleh sorok lah tu benda tu. Lampu pun tak ada. Orang tak tahu pula ada kamera. Tapi handset saya masuk pun handset saya beritahu lah, ada motion detected. Kita keluar pun ada orang masuk, boleh tahu. Siap gambar apa kau punya aktiviti kau buat, apa semua tahu. Itu bukan spesialis SB, Yahudi, Nasrani, Amerika, tentera-tenteranya. Dia takkan jual punya alat-alat yang canggih yang dia orang pakai tu. Yang tu kira yang bodoh-bodoh RM100 Kalau RM10,000 macam mana agak-agak alat tu. Yang dia orang punya special punya, yang dia ada teknologi tu, agak-agak dia jual lah kat kita. Jawab tak? Apa cerdik tak cerdik? Orang yang memang nak menguasai dunia, kalau dia ada teknologi tu, kita tengok atur pun canggih lah. Macam mana dia boleh wifi tu? Alat besar bodoh besar ni ni besar ni. Satu esok besar ni ni besar ni tek tu, siap boleh baca lah. Boleh kamera lah. Boleh remote sini je. Tek. Okey, atas sikit, bawah sikit. Tek. Boleh biar situ. 2 tahun tak payah pakai bateri. Boleh charge. Dia boleh tutup. Bateri tu boleh simpan. Agak-agak yang tu ke alat paling canggih yang ada kat dia? Tak pasal. Yang tu paling bodoh dia bagi. Yang canggih kat dia macam mana? Tu dia takkan cerita kat kita. Yang tu kita tengok besar tu. Kamera besar tu. Ada kamera kecil lagi. Dia lagi kecil. Ada lah agak-agak kat dia. Lepas tu kita kadang kita tengok filem orang putih tu. Dia orang dah ada teknologi macam ni. Kita tak pernah tengok macam cerita kartun aja. Tak, dia dah sampai lebih dah tu. Itu yang dia telah filem kan. Sikit lah sebut tu. Saya nak cerita apa asal? Nak cerita musuh. Jadi dalam perang, contohlah kita buat cerita kartun. Nak sembahyang ni maghrib, isyak, subuh. Silap je bang. Macam mana nak sembahyang? Sembahyang. Sembahyang, tengok musuh arah kiblat ke, dia ada detail dia lah. Panjang tu, tapi nak sebut antara bab yang kena belajar khas macam mana sembahyang Syaidatul Khauf. Macam mana pelaksanaan dia. Yang Rasulullah pernah dalam peperangan, Rasulullah sembahyang, dia semua ada 16 cara. Ada 16 kaifiat. Macam mana pun masyhur sebut dalam kitab ada 4. Tukar saf pertama, saf kedua dengan satu imam. Dengar. Fokus saya nak ambil situ. Walaupun duk perang dengan musuh, duduk tembak panah ke apa ke, macam mana? Solat tetap solat dan berjemaah satu imam. Dengar tak? Satu imam. Sembahyang fardu satu imam. Kalau sembahyang setiap orang pakat sembahyang di posisi masing-masing, tak ada heran tak payah cerita sembahyang Syaidatul Khauf. Maksud apa? Yang seorang-seorang yang senang. Okey, kau jaga. Aku nak sembahyang. Jaga. Aku jaga ni. Kau sembahyang. Kau lah jaga. Tembak. Cover aku. Biasa tengok cerita perang-perang kan? Tak biasa. Saya dulu minat cerita perang. Kalau cerita perang tapi nak faham kita apa? Nak faham tak mandang kiblat, tak kiblat. Fokus nak besar je lah. Dalam duk perang pun sembahyang jemaah. Rapat-rapat tau. Bukan jauh-jauh. Ni coronavirus jauh-jauh. Jadi lagi dahsyat daripada musuh bertembak. Betul tak betul tu saya syarah panjang pula. Cukup saya sebut itu. Padan lah. Kalau kira gentam saya nak hentam je. So banyak benda bodoh kat situ. Musuh yang tak pasti lagi dia dah kalut lah. Tambahlah ni main bola boleh rapat-rapat kan. Di supermarket boleh rapat-rapat, naik kapal terbang boleh rapat-rapat, masjid tu jauh-jauh. Tu yang ada ustaz-ustaz kita dia kata apa? Coronavirus ni dia kuat iktikaf.
Duduk dalam masjid, duduk dalam surau. Coronavirus ni semua virus yang taat. Ya, duduk dalam masjid. Satu, kita kena dalam masjid kena duduk jauh-jauh. Pasal kebarangkalian kena virus corona tu kuat. Pasal coronavirus ni suka intikaf dalam masjid. Kelakar kan ni semua kan. Coronavirus tak suka pergi kelab malam, bar, dalam kapal terbang ni tak suka. Pasal itu pramugara banyak. Pening tempat tu. Jadi dia suka kat masjid, kat surau, orang takwa, baca Quran, orang mengaji, orang solat. Dia suka kat situ. Satu, kena sembahyang jauh-jauh. Tu bahasa Perli je tak? Tak tahu. Tapi orang yang bangang ni tak tahu. Memang ramai manusia bangang pun. Dia bukan bangang. Macam mana? Bangang. Dia punya bangang tu. Ada Allah. Baik. Asal bahasa syiddatul khauf. Apa lagi syiddatul khauf? Tsunami, ribut, taufan, gunung berapi meletup, terpaksa lari. Ni lava dia duk mengalir jatuh ni. Oh, kita nak kena lari, nak bawa kereta. Lava belakang. Oh, masuk waktu Zuhur, nak sembahyang asar. Kalau jarak jauh 2 malam boleh jamak, tak apa. Dah jamak dah pun, masih lagi kena lari ni. Macam mana nak kena sembahyang ni? Sembahyang tak ngadap kiblat lah. Tak ngadap kiblat. Walaupun sembahyang fardu. Kalau dalam syiddatul khauf macam tu. Kalau suasana dah reda apa-apa tak ada, sembahyang macam biasa. Ngadap kiblat tak balik. Okey, selesai. Jadi antara kecuali istilahnya syiddatul khauf, selalu yang disebut perang. Termasuk dalam perang ni apa-apa nama syiddatul khauf. Masalah yang ada ni masalah menghadap kiblat. Jamak boleh ke? Jamak, masalah jamak kita dalam mazhab Syafi'i, elat tak boleh jamak tak jamak, dia adalah jarak safar tu, musafir tu. Cukup tak 2 marhalah? Cukup 2 marhalah boleh. Elat besar ada situ. Kalau ada pun sebut dalam hadis hujan. Apa yang datang dalam nas sebut hujan. Kalau lain pada hujan, tu nak reka sendiri kena tengok. Ada bahas ulama. Tengok sampai tempat kita cerita ni, insya-Allah. Baik, selesai. Dan asal nak sebut mana masalah menghadap kiblat, wa nafli safarin mubahin, dan antara pengecualian yang tu ataf daripada syiddati khauf, illa fi syiddati khauf wa illa fi nafli safarin mubahin. Fi nafli safarin mubahin, pada nafli safar. Nafal tu maksudnya sembahyang sunat, safar musafir, sembahyang sunat pada ketika bermusafir. Kita kalau bermusafir, sama ada naik kenderaan atau jalan kaki, yang ni dia sebut yang berjalan, yang masalah kenderaan dulu ni, pasal belakang baru disebut bab jalan kaki. Naik motor, naik basikal, naik basikal pun masuk. Naik kuda, naik unta. Kalau jalan kaki dia lain sikit. Naik kapal terbang. Sembahyang sunat ketika bermusafir. Dan musafir itu, kalau ikut kaedah kita dalam fiqh tu, umum mana-mana musafir. Musafir dekat ataupun musafir jauh. Misalnya kita nak pergi Kuala Kangsar je pun, bukan jauh mana. Sembahyang atas kenderaan, boleh sembahyang, tak payah menghadap kiblat, boleh. Tapi syarat sembahyang sunat lah. Sembahyang fardu kena berhenti, kena cek kiblat, kena sembahyang sempurnakan qiyam, rukuk, sujud macam mana biasa. Kalau sembahyang sunat boleh sembahyang atas kenderaan. Satu. Jadi nak sembahyang rukuk sujud, mana yang boleh buat untuk sempurnakan rukun solat tu. Lepas tu nak menghadap kiblat, tak menghadap kiblat, tak payah menghadap kiblat. Mana arah kita berjalan dengan naik kenderaan, itulah kiblat kita. Jadi tak perlu pergi cari kiblat dalam kenderaan. Apatah lagi memang kenderaan pun duk kona belok macam naik kereta, naik lori. Memang tak payah cari kiblat. Kalau kenderaan yang duduk diam macam kapal terbang, kapal laut, bila dia siap satu bearing tu, dia jalan pun, dia tak tukar dah arah. Yang tu kalau kapal tu besar, boleh cari kiblat. Pasal tak ada masalah nak cari kiblat.
Kalau tempat yang tak ada masalah untuk cari kiblat, memang kena cari kiblat. Jadi bermusafir, naik kenderaan, motor, kereta, lori, apa semua ni, jalan kaki, dia kalau kita nak semayang dalam keadaan atas kenderaan macam tu, memang menghadap kiblat adalah satu kesusahan. Jadi dibenarkan untuk kita semayang sunat dalam keadaan tanpa menghadap kiblat. Sekejap. Untuk sujud rukuk, buat mana yang boleh. Atas kereta, atas motor. Boleh? Faham? Mudah kan? Satu, semayang atas kenderaan waktu musafir adalah kaifiat semayang paling mudah sekali. Duduk je. Ni kalau saya ni, katalah, kita duduk dalam kereta ni dah kursi depan. Ya Allah, saja aku semayang surat duha kepada Allah Ta'ala. Kiblat sana, kadang sini. Tengok kereta duduk macam mana? Nak semayang macam mana? Allah. Macam mana nak rukuk? Ya Allah. Allah. Sikit je. Sami Allah liman hamidah. Nak sujud macam mana? Allahu Akbar. Belaga sit dah depan. Boleh semayang sunat? Sunat boleh. Lepas tu salah faham kan kalau ada orang kata semayang sunat ni bila musafir tak payah semayang sunat. Pasal apa? Pasal ada rukhsah tinggal semayang sunat. Pasal dah boleh jamak, maka semayang sunat pun gugur. Tak betul. Dengar ada ustaz cakap macam tu. Ada pahaman macam tu. Dia kata bila dah musafir tak ada semayang sunat. Pasal semayang fardu pun boleh jamak. Tidak. Jamak tidak menafikan masih kekal semayang sunat. Tidak. Bahkan masa musafir lah sebenarnya semayang sunat lagi senang. Pasal apa? Tak gaduh kehendak kiblat. Nak semayang tarawih 20 rakaat kalau atas kapal terbang senang-senang je. Macam mana? Saya sebut pasal saya pernah praktiknya tu kan. Nak balik daripada India balik sini malam. Bergerak pun lepas maghrib nak pergi isyak. Isyak pun semayang kat airport aja. Waktu tarawih kat mana? Kalau dah kat airport. Tak ada lah, ambil uduk siap-siap. Semayang atas kapal terbang. Naik je. Allah. Kapal terbang. Lagi tak boleh bongkok jauh. Pasal apa? Rapat, kecil nak mampus seat dia. Janganlah semayang masa duduk hidang nak bagi makan tu. Tu lagi dia pelik lah. Macam mana boleh tak ada masalah. Tak apa bagi tahu kata saya tak nak makan, saya nak solat. Beritahu. Kira itu. Kiblat nak balik ke depan tak ya. Kiblat mana kita duduk? Siap. Faham? Boleh faham saya? Boleh. Tak perlu cari kiblat pasal boleh dikecualikan, tapi mesti sembahyang sunat di atas kenderaan dan musafir. Dan musafir itu syaratnya musafir mubah. Safar mubah. Maksudnya bukan safar maksiat. Naik motor boleh? Cuma bila naik motor kita nak sembahyang, pakaian satu hal, kenderaan pastikan tak ada tahi burung, tahi ayam apa yang istilahnya kalau kena pakaian kita nanti berdempet dengan dia hukum batal sembahyang. Pasal sembahyang kita ada kena najis kan. Itu antara yang nak jaga tempat megang kita jangan kotor, basuh dulu. Tempat pijak kaki, itu kasut selipar yang kita pakai. Kalau kita pakai kasut nak naik atas motor tu pastikan cuci dulu elok-elok. Nanti bila kita naik tak ada hukum najis dekat selipar, atas dekat selipar dan bawah selipar. Kalau memang kita duk pijak tai arnab apa naik atas motor pijak, nak sembahyang tak boleh, kena buka selipar tu baru boleh. Atas motor buka selipar ni lucut tengah jalan, corner nak pergi ambil pula. Bagi munasabah. Itu naik motor, atas motor sekali pun boleh sembahyang, boleh. Kita driver pun kita boleh sembahyang, boleh. Tapi nanti orang pelik lah, tambah kita pakai serban naik sembahyang macam mana? Lepas tangan, ikut hang lah, terror lepas tangan. Allah Akbar. Tak payah bawa macam tu, pegang je, apa masalah. Mana yang kena buat pergerakan lah. Kalau ada clutch lah. Ada clutch. Kona lah. Kalau terror lepas tangan punya masalah, sagi diam lah, kepala throttle dia kena pula kan. Bawa lah. Mana yang sepatutnya kena tengok, kena perhati, kena pijak, sah buat. Pasal apa? Pasal dia syarat memandu. Macam kalau naik kuda,
Kita keteh kaki sikit nak bagi dia laju. Ha. Gitu kan. Ha. Lagi bawah. Tarik ke? Mana? Tarik, lepas. Tarik. Tarik brek dia. Anda belakang ke depan? Duduk tegak kan. Duduk tegak tu macam mana? Keteh kaki. Ha. Kan. Empuk sikit dengan lutut dengan tumit kan. Betul? Mana abang? Betul? Untuk empuk dengan tumit kan. Ha. Kepit dia sikit kan. Betul. Ha. Nak sembahyang macam mana? Macam tu lah. Allahu Akbar. Kalau naik motor, motor tayar bulat, bukan gaduh berentak gitu. Allahu Akbar. Ya Allah liman hamidah. Tapi nanti orang tengok kita macam pelik sikit lah. Kena pak lebai ni macam nak merempit je kan. Allahu Akbar. Masa kita duduk sujud tu. Sujud, tak payahlah sujud atas tu. Tengoklah depan, lagi berlanggar pula. Allahu Akbar. Jangan apa pergi menerap atas tu sudah. Sami Allah liman. Allah duduk atau duduk sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh. Ada kiblat gambar tu. Best sebenarnya. Barulah kita ni apa? Duk masjid zikir, masjid zikir, mengaji zikir, pegang tasbih zikir, naik motor zikir. Bukan saja naik motor zikir, naik motor solat. Yes. Habis solat zikir tak? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Waktu naik kuda. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tambah bawa laju, lagi takut tu. Takut apa? Silap sikit yang payah pecah kalau tak tahulah apa jadi. Lagi bawa laju, macam mana? Lagi gerun hati. Ya Allah, aku silap ni mati bila-bila. Apa tak tahu lah. Saya kalau bawa kereta, tambah highway tu, kalau ni saya bawa 18 lagi ni. Kona janganlah buat 18. Lurus tu highway. Saya bawa kereta buruk dulu. Saya punya Mercedes buruk dulu tu pun. Tu pun 16, 17 boleh lari. Apa sebut? Masa tu lah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Siapa? Mati pun dalam keadaan zikir. Mujur kan. Tapi tak pernah mati lagi lah. Kalau mati takkan hidup balik ni kan. Orang slow tak ingat orang salah. Bawa laju lagi ingat. Tu suka bawa laju. Orang tak pernah naik kereta dengan saya, orang tak tahu ke. Bawa kereta, sakal je bawa kereta Apa masalah? Kita bukan jenis buang masa kan. Takkan nak buat tak ada, saya tak bawa motor macam tu. Laju kan. Nak race boleh. Tapi kena tengok RS juga kan. Naik motor apa ES5 kalah saya. Apa tu? Nak cerita apa? Nak cerita naik motor solat. Okey. Kereta kapal terbang lebih kurang saya sebut dah. Sekalipun jadi driver boleh. Kalau kereta jangan kereta. Walaupun driver. Cuma bila driver pakai kasut, buka kasut. Untuk tempat pijak tu kotor tak kotor? Kalau kotor lah macam mana? Supaya tak hukum najis bersambung dengan kita. Ambil plastik, sarung lah dia punya pedal lah. Buka selipar, buka pijak. Jadi kaki pun bersih. Kasut, kalau katalah kita tak basuh, buka selipar, pijak, apa tu? Pedal dah bubur plastik. Tak pun basuh dulu, ambil paip. Mana kita nak pijak lagi pasal kita bersentuh, kan? Jangan dia najis. Kita kan dah pakai selipar, tak tahu kita pijak apa kan. Nak cermat tu macam mana? Pastikan kita punya tempat nak solat mana bersentuh dengan pakaian kita dan badan kita adalah bersih lah. Seat tempat duduk, steering apa, memang tak pernah ada kena apa najis-najis apalah kan. Tak adalah pergi pasar tangan pun pegang ikan apa tu pergi pegang pula steering. Jadi kacau macam tu. Satu kena jaga kita punya kebersihan dan kesucian dia tu. Jangan ada hukum najis dan hutan najis. Beda nak sembahyang macam mana? Kereta. Jadi sama lah. Mana yang kena gear apa. Sembahyang macam tu lah. Bawa kereta ni. Allahu Akbar. Nak angkat tangan, angkat tangan lah. Tak angkat pun tak apa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah, rukuk. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Masa tu lah selalu nak jadi lupa. Ni aku rokok ke sujud ni? Empat saya tak tahu. Saya sebut tu jadi kat saya. Aku ni tengah apa ni? Dia ada tempat-tempat kadang kita yang tu yang kena konsentrasi sungguh solat. Tambahlah kita sembahyang, kadang kawan tak perasan, dia pun buka kopok. Kita buat tak tahu ya. Punya kita duduk solat kan. Kopok. Kalau dia faham lagi, dia tengok kita duduk macam tu, tak toleh pun kat dia. Tengah solat apanya. Lagi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kopok. Jangan tengah sembahyang kopok. Boleh ke? Makan-makan lupa. Tu yang kita dah belajar. Kita akan belajar nanti insya-Allah. Apa dia? Batal sembahyang dengan sebab makan, melainkan lupa. Yang sedikit. Makan yang sikit. Kalau makan macam terlupa puasa, lepas tu makan kenyang-kenyang. Kalau selain bab puasa, bab sembahyang. Kalau bab sembahyang, batal sembahyang. Kalau sikit apa? Makan koci apa? Ambil koci. Duduk sembahyang ni. Lupa tak betul? Kalau makan sikit. Ada bab jumpa ni? Tak jumpa pun saya dah sebut sekali lalu. Okey, sembahyang atas motor kita. Kalau jalan kaki macam mana? Ni tak sebut. Jalan kaki dia ada syarat ketat sikit. Basikal sama duk kayuh. Allahu akbar. Ayuh kaki jalan. Dah nak berjalan ke mana? Baik berhenti sembahyang kat masjid surau, baik sembahyang tepi jalan. Ni duk naik basikal kayuh lah. Kalau basikal yang berbuah bateri tu lain lah. Gitu je kan. Ni kayuh lah. Nak kena tukar gear ke apa? Ayuh. Tak naik lagi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajbur warfa'ni warzuqni wahdini. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki. Iyyaka na'budu. Kayuh sikit tu. Dengar, senang nak buat agak. Ayah dengar saya sebut. Tengah duduk masa kosong pun tak sembahyang. Nak sembahyang naik basikal. Masa itu. Tapi kena latih agak tak? Kena agak cari satu masa tu. Satu, kena latih. Duduk macam ni masa banyak ajar sembahyang sunat. Ajar sembahyang qabliyah ba'diyah. Yang biasa duk buat tu, yang tu paling utama kena ajar. Qabliyah, ba'diyah, witir, bangun tidur, bangun sebelum awal, tahajud, witir tu. Sampai bab kita bicara sembahyang sunat nanti kita sebut. Kok tak pernah belajar kan. Jaga sembahyang tu. Tambah masuk awal kita duk jaga, buka lampu, buka aircon, susun meja, perkemas untuk tempat mengaji. Sembahyang dulu tu masjid. Macam masjid ni. Biasa kan buat ibadatnya tu. Barulah nanti atas kenderaan boleh solat. Kalau tidak ya, masa kita akan banyak habis pada benda larang. Hadanallah ila siratal mustaqim. Baik. Jadi kalau jalan kaki lain sikit. Pasal jalan kaki dia masih ada bab-bab yang dia boleh sempurnakan daripada rukun-rukun solat. Tu yang disebut. Jadi selesai dah bab masalah atas kenderaan tu. Yang ni khas dia nak sebut masalah orang sembahyang kalau jalan kaki, bermusafir dengan jalan kaki. Itu Pakcik Lee kita tu kan, dia mari sini, dia bawa ada kawan dia yang jalan kaki tu. Daripada sini pergi belah hulu jalan kaki tu. Saya tak tanya pula itu berapa hari. Saya tu jumpa dia, bagi salam. Dia memang dia musafir jalan kaki. Dia punya cadang tu nak pergi Mekah jalan kaki tu. Kamu tahu cerita dia? Tak tahu? Tak ada tahu langsung.
beku. Jalan kaki tu. Daripada Ipoh jumpa Pakcik ni kat Kuala Kangsar, kat Karai tu, jalan kaki. Ipoh jalan kaki. Dia jalan malam. Jalan pun habis kuat 4 jam kata dia. Tak larat. Kalau orang dulu macam mana? 12 jam jalan. 12 jam. Dia jalan 4 jam je. Kata dia, tu dia kata, orang dulu kederat macam mana tu boleh jalan 12 jam. Ada yang jalan 24 jam. Masya Allah. Lain orang dulu dengan kita. Kita ni minum ais banyak, ayam pun ayam cocok, sayur pun sayur banyak racun, air pun buah klorin. Satu kita jadi tu. Orang dulu macam mana? Sehat. Apa saya nak sebut? Baik, bila jalan kaki nak sembahyang sunat macam mana? Boleh sembahyang sunat masa berjalan? Boleh? Tapi jangan disebut. Wa ala mashin. Apa mashin? Banyak garam. Kan? Apa mashin? Ini mashin sangatlah. Kan? Apa mashin? Fi'il madhi dia macam mana? Masya yamshi. Apa makna masya yamshi? Berjalan. Masya yamshi masyian fahuwa isim fa'il rupanya. Kan pandai tasrif, pandai nak kenal kalimah tu. Ala masyin. Kena ke atas orang yang berjalan kaki. Ala tu li takalluf. Wajib ke atas orang yang berjalan kaki kalau dia nak sembahyang sunat, walaupun dia sembahyang sunat, dia kena itmamu ruku'in wa sujudin. Kena itmam. Itmam ni masdar, atamma yutimmu itmaman. Dia kena sempurnakan rukuk dan sujud. Sekali saya tunjuk tak? Saya baca dulu. Saya bagi penjelasan dulu. Untuk nak tunjuk praktikal macam mana. Kalau kita musafir, nak jalan dalam keadaan jalan kaki. Tapi lah ni, itulah, kita nak kata tak ada depan kita pun kita berjumpa dengan orang yang duk musafir dengan berjalan kaki. Dulu jemaah tabligh pun dia ada jemaah, dia panggil jemaah pedal. Nama dia. Jemaah jalan kaki. Jemaah tabligh dulu ada jemaah jalan kaki. Setahun jalan kaki. Dia tak akan naik kenderaan sama sekali. Dia pergi masjid ke masjid jalan kaki, jalan kaki, jalan kaki. Pindah jalan kaki, jalan kaki, jalan kaki. Tapi jemaah tu telah tak diizinkan di Malaysia pasal ada yang haru. Dia pelak ni. Yang tu kot. Saya sebut macam tu sudah. Tapi kalau jalan kaki nak sembahyang sunat boleh? Boleh. Tapi kena sempurnakan rukuk dan sujud. Dalam keadaan berjalan tu. Lagi, wastiqbalun fihima, dan kena menghadap kiblat fihima fi sujud wa rukuk wa fi taharrumin, dan kena menghadap kiblat waktu takbiratul ihram. Jadi 3 tempat dia fokus ini yang kena menghadap kiblat dan sempurnakan dia dalam waktu kita musafir jalan kaki. Bila kena menghadap kiblat? Takbiratul ihram, lagi sujud, lagi rukuk. Masa lain tak payah, freestyle, boleh berjalan. Okey, contoh macam mana? Saya nak tunjuk sikit. Kamera tu nampak tak nampak tu? Saya tak jalan lah jauh-jauh. Saya nak jalan depan ni je. Nampak tak nampak ke jauh, buka sikit je. Jadi antara kaedah dia macam mana? Nak sembahyang, pastikan kiblat kita kat mana. Nak sembahyang, nak musafir, kita nak musafir kan jalan. Kiblat kena tahu. Bila kita nak sembahyang dalam keadaan berjalan kaki, kita kena tahulah kiblat. Ikut jalan raya satu hal, tapi bila kita nak sembahyang tu, takbiratul ihram mesti menghadap kiblat. Jadi hang naik basikal tak boleh, jalan kaki esok boleh. Jogging boleh. Tapi jogging lain, pasal dia pergerakan yang lebih daripada solat. Jalan kaki boleh. Lepas jalan kaki hang boleh jogging. Tapi jogging tak boleh lama. Hang boleh jogging 4 jam. Jalan kaki boleh sampai 12 jam tu. Jalan kaki dia tak macam jogging. Apa saya nak sebut? Pastikan kiblat. Katalah kiblat belakang misalnya. Jadi saya jalan macam ni. Kalau saya nak mula solat duha ni, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir, alhamdulillah katsira, subhanallah. Ni saya jalan terus, takkan saya jalan terus sana kan. Saya kona sini kan. Alhamdulillah katsira, subhan. Jalan tangan nak buat macam ni lagi macam nak menasyid pula kan.
Boleh ya? Boleh ya? Kalau buat baik, kasir wa subhanallah, kasir wa subhanallah, wajjah wajhihi alladhi watarasa. Fatihah, Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kiblat tadi kat mana? Sana kan? Okey. Ni kita pun kondang kalau hutan lah kan. Jalan-jalan. Kiblat kita dah tahu. Jadikan satu tempat untuk istilahnya jadi apa? Mercu tanda untuk kiblat kat sini. Jalan. Okey, sekarang katalah kiblat tu kat sini. Bila nak rokok macam mana? Allahu akbar. Rokok kena rokok. Dah rokok mesti menghadap kiblat. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa ma bainahuma. Nak sujud? Kiblat kat mana ni? Sana. Sujud. Allah Akbar. Boleh sujud atas tanah? Boleh sujud atas rumput? Boleh sujud atas jalan raya? Tak ada masalah. Janganlah ada tiap lembu, ada tiap renap kau sujud itu. Umum bumi ni apa? Suci. Boleh? Boleh. Di jalan raya apa masalah? Cuma janganlah atas jalan raya kau sujud itu kena lori langgar lagi. Mampus itu je pula. Kan sekarang ni macam tak berapa relevan dengan tapi masih boleh lagi ke? Masih boleh? Tak ada masalah? Boleh? Okey. Dah sujud tu? Sujud. Duduk antara dua sujud. Nak duduk juga punya pasal lah. Pasal masa dia singkat kan. Duduk antara dua sujud. Sujud balik. Dah sujud, bangun. Rakaat kedua. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ni apa ni? Pegang. Bawa beg besar kan. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan lagi. Nak rokok. Sekarang arah kiblat kata mana? Sana. Kalau dah sana, terus je lah. Allahu Akbar. Tapi bukan tempat mana kita berjalan, kita rokok menghadap arah kita berjalan. Bukan macam tu Mesti rokok dan sujud menghadap kiblat. Dan kena sempurnakan rokok dan sujud. Kalau kiblat tu kat sini, macam mana? Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa ma bainahuma. Nak sujud, macam mana? Ni kiblat ni. Macam mana? Allahu Akbar. Tubifili warhamni. Allahu Akbar. Bangun balik. Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir, contoh untuk nak tahiyat akhir ni. Kiblat mana pula? Sekarang kita jalan ni kita dah cam kiblat tahu mana. Kata kiblat sini. Allahu Akbar. Rokok. Ni kira sujud lah ni. Contoh sujud kan. Saya nak cerita tahiyat akhir. Sujud. Duduk antara dua sujud. Sujud. Kedua. Tahiyat akhir. Tak payah duduk. Pasal kena sempurna apa? Rokok. Sujud. Sujud je. Tahiyat akhir. Jalan ni. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyib. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma fir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Bacalah apa yang memang suruh dibaca kan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak tambah sembahyang lagi. Kiblat kat mana? Sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Macam tu. Baik kurang. Semua hidup saya tak pernah berjalan. Sembahyang dalam keadaan berjalan. Tak pernah berjalan. Tak pernah. Teori tahu. Tak pernah buat. Dan berjalan. Jarang berjalan pun dengan kaki. Banyak jalan dengan punggung. Macam mana jalan dengan punggung? Naik motor, duduk atas motor. Jalan punggung lah. Punggung yang jalan. Kaki tak jalan. Naik kereta, punggung jalan. Naik basikal, punggung jalan. Kaki tak jalan. Jalan kaki tak ada. Kurang sangat. Rumah masjid jalan lah. Nak pergi madrasah pun ni naik motor. Atas pun turun naik motor. Adalah juga ketika jalan kaki kan. Apa sebut tu. Sikit sangat dah kita waktu kita berjalan kaki sekarang. Okey. Nak tunjuk apa tu? Nak tunjuk sembahyang sunat masih ada di syariat walaupun kita dalam keadaan berjalan kaki. Kalau nak sembahyang, boleh. Dan dia ada syarat yang perlu jaga.
dia taklah sebebas macam mana di atas kenderaan, pasal berjalan kaki masih boleh sempurnakan rukuk dan sujud. Orang dulu dia jaga ibadat sampai macam tu. Kita lah ni macam mana? Tu saya kata, orang dulu dia punya jaga ibadat dia, waktu dia duduk keadaan tak bermusafir pun sangat jaga semayang. Bila musafir macam mana? Atas kenderaan dia semayang atas kenderaan. Kalau dia berjalan kaki, dia akan berjalan kaki dalam keadaan dia berjalan tu dia semayang. Satu ada hukum ni. Kalau tidak, takkan saja-saja nak cerita. Pasal orang dulu, kita baca ni, kita hanya baca teori. Orang dulu macam mana? Itulah kehidupan dia sehari-hari. Jauh tak kita tak? Jauh tak? Itulah saya kata, mereka ni bermusafir pun duduk solat. Kita macam mana? Duduk relax je pun solat. Fardu pun teruk. Sunat, jauh sekali. Adanallah. Pasal dia orang memang tahu matlamat hidup dia untuk kenal Allah, ibadat pada Allah Taala. Allah. Baik, habis tu insya-Allah ke depan kita nak masuk ni, nak berubah pula daripada syarat kepada rukun. Faslun arkanus salat. Situ dulu. Ada soalan? Syarat sah ke syarat wajib? Syarat sah. Apa beza syarat sah syarat wajib? Nah, syarat wajib tu syarat nak jadi wajib. Syarat sah tu syarat nak bagi sah. Syarat wajib solat baligh. Syarat nak wajib solat, tapi tak baligh boleh solat tak? Syarat wajib solat tu syarat wajib, tapi syarat sah solat tak syarat baligh. Nampak beza tak? Kalau sama syarat sah dengan syarat wajib, tentulah nak sembahyang kena baligh. Sembahyang kena baligh ke? Kanak-kanak kena baligh dulu baru sembahyang? Tak. Tak baligh pun boleh sah sembahyang. Untuk kena baligh dulu apa? Tu syarat wajib, dah wajib barulah dah baligh baru syarat, dah baligh baru jadi wajib solat. Itu syarat wajib. Syarat nak jadi wali, syarat sah jadi wali, bukan syarat wajib jadi wali. Jadi nak kata sama tak betul, dia ada beza. Sekali lalu macam tu. Masih kenderaan lah kan. Nak cerita tu je. Lagi? Kalau perasaan kiblat salah. Kalau tempat yang memang sepatutnya kena betul kiblat, kita pun katalah kalau kalut tu tengok kiblat, tani kot kan. Tu kita sembahyang. Dah seminggu duduk situ, tengok kawan kita datang ada handphone canggih punya katalah gitu kan. Ataupun cek-cek kiblat. Sembahyang tahu mana? Dia buka. Tak betul kiblat ni. Ya ke? Tak betul. Dulu hang tengok tekut ni. Main tengok handset mana pakai? Tengok. Hang tengok tak kena cara. Tekan. Ni mau kiblat betul. Alamak, dulu sini. Sepatutnya macam ni. Macam mana? Berapa hari dah duduk? Seminggu kena qada sembahyang, pasal ternyata sembahyang kita tak sah. Syarat nak sah solat tak ada. Syarat nak solat tu tak boleh. Tak ada. Tak sah solat. Untuk buat apa? Dah sembahyang dah. Wajib qada. Itu kalau seminggu. Kalau dah 10 tahun duduk situ, duduk rasa kiblat ni Lepas tu satu hari ada orang datang ke Habib mana ramai rumah, contohlah ada ustaz ke, ada kawan ke, ada kenalan ke, ada ustaz kita ke datang rumah. Ni pun datang rumah, dia nak main sunat. Orang tu kata kiblat kat mana? Dia kata kat sini. Aku rasa pelik bukan kiblat macam ni. Dia pun ambil kompas dia, ambil jam dia. Kiblat belah ni. Macam mana? 10 tahun dah semayang menghadap orang ni. Macam mana? Jawab. Wajib qada semayang 10 tahun. Tentu jangan buat main kiblat. Terang mana? Maaf. Kalau ni kiblat,
Dia tahu kiblat macam ni. Macam mana? Memang masjid gerik pula. Gelenggung ni ada berapa buah masjid yang kiblat tak betul. Masjid kita cuba test. Masjid betul tak? Hampa tengok apa macam kiblat finder tu. Tengok sama tak? Betul. Masjid ni pejabat agama sampai respect. Pasal apa masjid ni? Dan masjid dulu dia orang ponggah masjid tu. Berapa bulan tu? 11 bulan ke 8 bulan tu. Yang boleh ada lampu jalan tu pasal tumpang Jumaat sini ya. Masjid ni dia orang tumpang buat sembahyang Jumaat sini. Sebelum nak tumpang tu, mai pejabat agama mai lah. Buat apa? Cek kiblat. Ni ke-8 fasiliti apa. Yang lain saya tak tahu lah. Tapi antara yang mai tu cek kiblat. Cek. Letak tidur light dia. Hui, tepat. Dia tanya ni, siapa ukur kiblat tu? Tapi bukan saya lah. Kalau saya tunjuk kata saya ukur kiblat dulu. Nanti saya tunjuk apa? Pakai apa? Tu. Hang tengok ke mana? Takkan tak bisa mengaji, kita mengaji falak. Ahli falak dia perak. Oh. Tapi tengok kiblat, dengan pakai tu tak kerti. Mengaji falak tak habis ni. Pakai alat moden je, kena bateri tak ada, apa tak boleh nak cari. Contohlah kan. Tapi yang ukur kita punya kiblat ni memang kerja pejabat tanah. Satu dia punya tu ukuran tepat. Masjid yang masjid lama Lenggung Geluk, masjid tak ingat kan? Masjid lama Geluk. Saya pernah pergi sekali ceramah itu. Masjid yang macam ni sebab tu masjid pejabat agama ukur ni. Yang ni banyak tambah Malaysia. Yang ni bukan menghadap kiblat. Ini menghadap British. Menghadap Palestin ni. Macam mana sebenarnya? Kalau dalam fiqah pun seingat saya lah kalau sebut maaf ni, kalau macam ni, ingat saya sebut. Kalau macam ni okey tak sebenarnya? Paling lah tu. Kalau macam ni okey. Tak tahu. Sikit tu maaf lah, kita pun kadang kena pejam mata pula. Tak tahu. Tekan leh kat sikit lah. Sikit tu takat 2 darjah, 3 darjah, 5 darjah, 5 darjah tahu 5 darjah macam mana? Bukan 5 bilik darjah tau. 5 darjah, 5 degree saja. Kena tengok lah, belajar buat sudut sikit kan. Sudut tepat 90 darjah kan. 5 darjah, antara tu je. 5 darjah tu 6 kali 5, 30. Tak sampai 5 minit punya jarum lah. Sampai ya. 5 darjah. Lebih kurang 3 minit punya jarumnya. Tanya teratur ya. Tu 5 darjah. 5 darjah maaf. Kalau lebih dari tu ukur banyak lah. Jadi kena tengok tentu lah. Jadi nak sebut kata kalau kiblat macam ni, ukur-ukur macam ni, memang kena sembahyang lain. Kalau 10 tahun dah sembahyang macam tu, kalau Jumaat pun dulu macam tu, nak kata apa? Qada balik lah. Cuma masalah dia macam mana? Siapa ukur kiblat dulu? Kalau kita kata tak tahu, banyak-banyak pun ada dah, itu hal lah. Satu, nak kata apa? Tak reti, cari orang yang pandai untuk serahkan urusan tu supaya jangan menyusahkan orang di belakang. Dan hang tunjuk jalan tak betul, semua orang yang tak betul atas bahuan, atas kepala hang. Nampak? Satu, sebelum nak mengajar, pergi mengaji dulu, pergi pandai. Esok tengok, buat pandai-pandai. Jangan buat pasal. Tawahlah duk ajar Wahabi, mampu hang. Mengaji pergi pandai, baru pergi mengajar. Tak pandai, kata tak pandai. Tak ada masalah mengaku bodoh, senang. Tapi jangan mengaku pandai tapi sebenarnya bodoh. Okay? Jangan menyalahi khilaf waqi', menyalahi realiti. Ngaji bagi pandai, baru boleh mengajar orang. Yang mana tak reti kata, wallahualam, saya tak reti hang ni, tak ada masalah. Jangan nak tunjuk pandai benda yang tak reti, kau nak buat reti. Janganlah. Masalah. Tentu sekali lalu sebut bab kiblat apa tu? Lain? Kalau tengah sembahyang, baru perasan kiblat salah, batal sembahyang lain. Tak ada, bukan. Katalah kita sembahyang menghadap sini. Tengok kat sini, dia tak ada tengah sembahyang tu, kali. Tak ada. Pasal apa? Dah tak sah tadi. Takkan yang ni boleh jadi sah pula? Tak sah. Dia fenomena ada macam tu. Kalau macam ni, kita masuk hutan, kita pun cari lebih kurang kiblat kot ni kot. Allahu Akbar. Tengah sembahyang,
Rasa tak kena kiblat aku ni. Rasa kot ni kot, kanan sikit. Boleh? Pasal kiblat tak pasti. Kita pula dah syak, sangsi. Rasa kiblat kot belah ni. Pusing kat ni. Yang tadi ijtihad lain, ni ijtihad lain. Macam tu boleh jadi. Tapi kalau kita tengah semayang, untuk kawan kita kata apa? Kiblat tu kanan lagi. Pukul 3. Pukul 3. Ui, pukul 3. Pukul 3. Tengah semayang tu, pusing. Ni. Tak boleh. Kawan kita kalau salah kiblat, pegang je bawah dia. Oi, kiblat pegang lah ni lah bro. Kod sana lah. Oh, tu ke? Panggil gitu lah. Betul. Jadi tak boleh hanya dengan berpusing itu kalau ternyata salah dalam solat. Lain? Itmamu mubtada' ma'akhar. Itmamu ruku'in, wa ala mashin itmam. Tak, dia mubtada' ma'akhar. Asalnya itmamu ruku'in wa sujudin ala mashin. Ala tu khabar muqaddam. Ada tempat dia boleh jadi fa'il, tapi situ tak boleh. Situ khabar muqaddam, mubtada' ma'akhar. Okey, lain? Wastiqbalun itmamu. Jadi ala mashin istiqbalun fi taharrumin. Lain? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.